Diberi akan dunia dengan amal akhirah. Buat amal kebajikan kerana Allah, buat kerja dunia pun kerana akhirah, akan diberi dunia kepada dia. Dan tiada diberi akan akhirah dengan amal dunia. Orang buat amal kerana nak dunia, ia tidak akan dapat bahagian pada hari akhirah. Jadi rugilah orang yang buat amal akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Orang yang buat amal dunia, akhirat tak dapat. Dunia dapat ke tidak, terkadang dapat, terkadang tidak. Dan orang yang buat amal akhirah tu, diberi dunia sebagai kemuliaan dan sebagai ujian. Ada ni. Dia buat amal akhirah, dia dapat dunia. Dunia ni kemuliaan daripada Allah dan ujian daripada Allah. Orang buat amal akhirah ni dapat balasan semata-mata kurniaan Allah, kemuliaan dari Allah, balasan akhirat. Balasan akhirat itu ada kurniaan dan kemuliaan daripada Allah. Allah beri atas dunia ni, buat kerja akhirah atas dunia. Dia dapat dunia atas dunia ni. Itu pun kemuliaan daripada Allah. Tapi bukan setakat tu, ujian yang besar pula situnya. Tapi kalau dapat di hari akhirat, itulah semata-mata kurniaan dan nikmat daripada Allah. Tak ada ujian dah. Ke akhirat ada ujian lagi? Tak ada dah. Maknanya orang buat amal akhirah ni dapat dunia pun, itu adalah ujian. Hak Tuhan muliakan, Tuhan beri nikmat rahmat satu, tapi tetap ujian. Selagi atas dunia, dia panggil ujian. Walaupun dia dapat rezeki yang diberkati oleh Allah, rezeki yang dirahmati oleh Allah, betul? Tapi tetap ujian. Tetap ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia akan dapat dunia akhirah. Kalau ujian tu, dia lepas. Sebaliknya, orang nak dunia, tidak akan dapat akhirat. Dunia dapat kedak, terkadang dunia dapat istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang atas dunia pun tak dapat juganya. Tak ke mana juga. Tak akan ke mana. Jadi kehidupan pun sudah berbeza. Keluarga pun sudah tak sama. Dia ketika molek tu, keluarga pun molek belaka. Terlingkuk je hak kepala keluarga tu, habis keluarga dia. Jumpa-jumpa tengok, jadi pesen gini. Ada ni. Oh, jadi peseng gini kata. Molek. Makna tak kenal lah. Anak bini semua pakai purdah belaka lah. Tak kenal. Lepas terbalik itu jumpa. Jadi gitu dah pakaiannya. Pada ni. Berubah. Berapa peratus tak tahulah. Ni orang hok comel-comel lah. Mana apabila berubah je, ketua kepala keluarga tu berubah. Habis ikut habis hak lain. Lepas tu ke mana akan datang? Huru-hara. Ni cerita orang yang semangat agama ni. Orang semangat agama. Jumpa bagai-bagai dah. Jumpa bagai-bagai. Kadang-kadang jumpa kemudian kejut. Jadi gitu. Kenapa jadi gitu dulu? Jadi ikutan orang. Jadi guru kepada orang. Orang buat guru. Orang buat tu guru. Tapi kemudian tu kau tak letak molek. Tak letak molek niat. Hak niat comel tu kok sampai ke mati. Mulia sampai ke mati.
Disebut-sebut. Lepas mati pun duk sebut. Sebaliknya tadi tu kok. Orang senyap. Dah mati orang tak cakap dah. Orang tak cakap dah. Tapi adakah orang sebut lagi kebaikan? Orang tak cakap. Orang tak cakap dah sebab mati. Kalau cakap kan jadi cakap benda tak benda buruk. Tak cakap senyap je. Orang tak kata apa dah. Hilang terus. Hilang. Ada ni. Ini di alam dunia lagi ni. Hilang dah. Itulah bak ikhlas, bak riak, bak ikhlas, bak riak tu kena jaga molek. Kena jaga molek. Jadi orang yang buat amal akhirat ni, Tuhan kasih. Bila Tuhan kasih, Tuhan beri dunia dengan redha rahmat daripada Allah serta ujian. Orang nak dunia, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirah dia tak akan dapat. Tapi dunia, kalau dia dapat pun, dapat bukan dengan redha, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada engkau ikhlaskan niat, sucikan niat, bersihkan niat, maka bila ada engkau ikhlaskan niat ni, bersihkan niat, suci dan sucikan niat, dan engkau suci citamu bagi akhirat. Dan engkau suci citamu bagi akhirat. Yakni engkau bulat cita bagi akhirat. Engkau, dia cuma dengan suci sini. Dan engkau suci kat ni, engkau bulatkan citamu, kosakmu bagi akhirat. Bersih niat molek, letak cita tu akhirat, nescaya hasil bagimu akhirah dan dunia sekaliannya. Ini huraian Imam Ghazali. Daripada hadis tadi. Jika engkau kehendak akan dunia. Jadi niatnya tak ikhlas. Niatnya tak bersih. Dia tujuan untuk dapat dunia. Hilang daripadamu akhirah. Pada waktu itu jua. Pada waktu engkau kehendak akan dunia. Hilang akhirah lalu dah. Bukan hilang akhirah lepas dia mati. Saat tu hilang akhirat dah. Dan jika engkau kehendak akan dunia. Kosak hati nak dapat dunia. Dengan amal akhirah tapi nak dapat dunia. Hilang daripada mu akhirah bila? Pada waktu itu jua. Saat tu juga hilang akhirah. Atas dunia, akhirat tak ada dah. Dan tiada tercapai dunia. Dan tiada tercapai dunia. Seperti kamu kehendak. Di nak dunia, akhirat, waktu tu juga akhirat dia hilang. Dunia, dan terkadang tiada tercapai dunia. Seperti barang yang kamu kehendak. Tak dapat pun dunianya, akhirat hilang dah. Dan jika tercapai akan dunia, maka tiada tinggal, yakni tiada kekal bagimu. Bolehlah di nak dunia, dapatlah dunia, dapatlah pangkat. Ilmu agama dijual, dapatlah pangkat. Maka tiada tinggal, yakni tiada kekal bagimu. Pangkat dunia tak kekal. Maka adalah senyanya telah rugi engkau dunia dan akhirah.
Wa amma akhirah. Ilmu amma. Kosak nak dunia. Rugi. Rugi mana ni? Rugi engkau dunia dan akhirat. Atau dunia pun rugi. Kau tadilah. Nak dunia. Nak pujian. Atas dunia pun ada puji. Nak pangkat. Dapatlah pangkat sekejap. Lepas jatuh tu kau. Hilang begitu je. Tak ada. Ada ni. Tak kekal. Dunia tak kekal. Pangkat tak kekal. Ataupun. Yelah tak kekal. Maknanya mati. Bukan terkata tak kekal pun. Apa yang didapat tu tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan kadang-kadang orang agama ni. Dengar-dengar cerita. Boleh banyak. Oh, dapat banyak. Ni pernah dengar ni. Dapat juta. Dapat tu macam-macam cara lah. Dapat tu macam-macam cara. Dapat dengan secara dapat apa-apa pekerjaan. Dapatlah. Mana kaya dah dianya dapat. Apaklah kaya sekejap. Lepas dia tu kau tak ada ke mana. Adakah anak-anak cucu pun jadi senang lenang? Lebih susah daripada orang ramai. Ada ni. Tapi kalau untuk akhirat, bersih niat molek, bulat kosak molek, bulat akhirat. Akan dapat dunia, akan dapat akhirah. Dunia dapat. Cuba kita tengok Tok Tugu yang ikhlas tu. Dunia dia macam mana? Dunia dia dapat kemuliaan, ketinggian atas dunia. Dapat. Tak bermewah tapi dapatlah sekadar. Tapi mulia. Hidupnya dimuliakan. Matinya dimuliakan. Saat kematian orang ramai sungguh-sungguh. Saat kematian. Mulia sangat-sangat. Berbeza tadi tu. Sebaliknya, mati orang tak tahu pun. Mati macam orang kampung biasa. Kan jauh. Tu atas dunia. Beza dianya, ikhlaskan niat, bersihkan hati ataupun tidak. Bulat tak kuasa hati untuk akhirah. Situ dia. Kalau bersihkan niat, bulat hati kerana akhirah, akan dapat dunia, akan dapat akhirah. Dia benda sama je. Dunia ni benda sama. Orang yang ikhlaskan niat, orang yang nak dunia, dunia sama je dapat. Dunia sama je. Orang ni dapat harta benda dunia, orang ni dapat harta benda dunia, tapi tak sama di sisi Allah. Dan apa yang didapat tu pula, walaupun benda dunia, tapi barakah dia. Dengan dunia tu dapat barakah kemuliaan dunia tu. Setakat mana? Itu bergantung kepada jaga niat masing-masing. Ni tugu pondok ni. Peringat. Kerana Allah dapat dunia. Bukan tak dapat dunia. Jangan tukar niat. Kerana Allah. Ada ni. Kerana Allah. Tugu tekan sentiasa. Tapi taufik hidayah milik Allah. Daripada tempat pengajian pondok, yang tu duk tekan buat ikhlas, yang tu memang ikhlas zahir sampai ke mati. Hak tu yang sentiasa peringat keikhlasan. Yang tu kehidupan dia zuhud dan memang tu memang ikhlas sampai ke mati zahir ikhlas. Taufik hidayah milik Allah, ada juga hak anak murid yang sebaliknya. Hak teguh, hak tekan, bak ikhlas, memang teguh ikhlas sungguh-sungguh. Tapi taufik hidayah milik Allah.
Peringat. Hak jenis nak ke dunia, dunialah bagi dianya. Bersihkan niat, bulatkan kosak untuk akhirah, dapat dunia, dapat akhirah. Kehendak dunia, akhirah hilang pada waktu tu juga. Terkadang dunia tak dapat, terkadang dunia dapat, tapi tidak kekal. Maka ada rasanya telah rugilah engkau dunia dan akhirah. Maka tilik olehmu, hi orang yang akil. Maka tilik olehmu, hi. Ya. Hi orang yang akil, orang yang berakal. Fikirlah. Nak akhirah, dapat dunia dan akhirah. Nak dunia, akhirah hilang pada waktu itu juga. Dunia terkadang tak dapat, dunia dapat, tidak kekal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kitab Minhajul Abidin. Apa yang ada kitab Minhaj ni? Kita boleh tengoklah. Kita boleh tengok orang-orang yang jalanan akhirah. Orang-orang yang jalanan akhirah. Orang jalan dunia mudah je. Dia jalanan dunia. Belajar ilmu dunia tinggi-tinggi. Matlamat di dunia. Tak ada salah matlamat di dunia. Ada ni. Dia belajar tinggi-tinggi ilmu dunia. Supaya dapat gaji besar dunia. Tak ada salah. Ada ni. Yang pentingnya. Ilmu akhirah. Hak sekadar fada'ai lepas. Amal kewajipan hak sekadar fardu ain lepas. Selamat dah dianya. Hak dunia yang dia matlamat dunia tu, dia paling pula untuk akhirah. Mana apa? Hak dunia dia jadi akhirah, hak akhirah dia ilmu fardu ain lengkap, amal fardu ain lengkap. Mudah je. Orang yang betul-betul nak mendalami ilmu agama lagi besar ujian. Hak nak jadi alim ulama' tu. Lepas tu terkadang ada mak ayah, dia semangat ni. Nak ngaji kok pondok ni. Sabar dulu kata. Sebab ujian dia besar. Ujian dia besar. Permulaannya, pastikan anak tu, fardu ain dia beres. Lepas dia tu, tengok macam mana. Dia betul-betul nekat untuk belajar ilmu agama. Kena sentiasa nasihat. Ujian besar. Ada ni. Nak belajar pondok jadi ahli ulama, ujian besar. Adapun kalau belajar ilmu dunia, tapi pada masa waktu belajar fardu ain, dipenuhi dengan kuliah di masjid ke apa ke, ujian tak besar mana sebab dia selamat diri dia. Dia selamat diri dia sebab akidah dia comel. Sembahyang bang dia dengan ilmu. Bicara bab ilmu tasawuf atiyah fardu ain. Selamat dah dianya. Dia belajar dunia tinggi-tinggi, dapat pangkat tinggi-tinggi. Dia paling pula niat kena akhirah. Hak dunia dia betul-betul jadi akhirah. Akhirah dia kemah dah. Tapi kalau betul-betul nak belajar duduk pondok, hak tu kena apa dah? Kena kemah molek lah. Sebab apa? Ujian dia besar. Untung dia memang besar. Untung dia besar. Untung besar. Tapi pengorbanan dia kena besar juga. Di duduk pondok ni tak macam duduk madrasah. Hak hafal tu mudah je hak duduk pondok. Hak belajar siang malam berkitab. Siang malam. Tapi sekarang alhamdulillah lah kalau kita pergi pondok yang belajar tu hak cerdik. Belajar betul-betul kata tak apa. Habis college lah. Pergi duduk pondok, belajar betul-betul. Budak cerdik pula. Semangat dia tinggi. Asal-asal fardu ain dia kemah dah.
Betul-betul nak belajar. Alhamdulillah. Mana masyarakat boleh tumpang. Tapi besar ujian ke atas dia. Bukan setakat hak ilmu diri tak besar mana ujian. Nak kepada agama, ikhlaskan niat, bulatkan kosak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asal yang ketiga, bahawasanya makhluk yang kerana makhluk engkau kerjakan akan amal. Dan keadaannya keadaan makhluk engkau tuntut. Jikalau engkau ketahui bahawasanya, jikalau diketahuinya bahawasanya engkau kerjakan karenanya itu, nanti dimarah akan dikau dan dibencinya makhluk atasmu. Buat apa-apa kerana nak kerana manusia. Kalau manusia tu tahu, kita buat satu-satu kebaikan kerana dia, dia pun akan marah, dia pun akan benci, dia pun akan hina akan dikau. Dia puji baru tak tahu. Yang dia tu tujuannya lain dengan kamu. Dia ada matlamat lain. Baru dia tahu. Makhluk yang awak amalkan dia tu pasti akan marah kepada engkau. Tapi kalau awak amalkan Allah, Allah redha. Makhluk pun akan redha. Wallahu